أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ketemu kita lagi pada malam ini dengan izin Allah untuk kita bersama meneruskan perjuangan fisabilillah di jalan Allah, mencari kebenaran, mencari al-haq, mencari siratal mustaqim. Apabila kita dapat jalan ini, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya, yakni orang yang menyerah diri kepada Allah. Banyak daripada masyarakat kita hanya muslim pada nama, mereka tidak beramal. Kalau kita tengok daripada Dr. Zakir naik dalam internet, beliau sentiasa mengkritik golongan-golongan yang seperti ini. Mereka hanya muslim pada nama, tapi mereka tidak mengamal Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengamal Islam baru disebut Muslim. Kalau dia tidak mengamalkan Islam, dia tidak dipanggil Muslim. Sebab perkataan itu sama, datang daripada aslama pada wazan 4. Dia bukan datang daripada perkataan lain. Aslama yuslimu, muslimun, islamun. Tuan-tuan kena belajar sikit lah bahasa dia ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa Muslim. Kalau orang tanya kita apa dia Muslim, dia pun tak boleh jelaskan. Ada orang tanya kita apa dia Islam, dia pun tak tahu juga. Sebab kita tidak belajar bahasa Arab ni. Jadi definisi kita tak tentu arah jadi. Kita ikut suka. Maka kita tidak ada satu arah tuju yang tepat. Kalau orang tanya kita, apakah itu Islam? Secara mengejut, dia tentu tak boleh jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua belajar kan? Kita pengajian tinggi, banyak kampus sekarang ni sampai universiti dan sebagainya. Apabila kita tidak boleh buat satu definisi ke mana arah tuju kita, dia tak boleh define. Dia nak tuju macam mana? Sebab tu kalau kita menjawab soalan, define, this, define. Tapi dia tak boleh define, maka dia fail. Betul tak? Jadi level kita belajar, ilmu kita harus kita kuasai supaya kita jadi seorang mukmin yang sejati, sesuai dengan kehendak Allah. Orang beriman mesti berilmu. Mana boleh tak ada ilmu pula orang beriman? Habis dia nak guna ilmu apa? Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya akan teruskan lagi dalam surah Al-Mujadilah untuk melihat kumpulan jin, syaitan dan kumpulan Allah. Ayat ini digunakan sebagai satu daripada ayat untuk menakutkan jin dan syaitan. Apabila kita baca selalu, kita amal selalu, dia jadi satu ayat untuk kebal diri. Yakni pada surah 58. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk menggunakan telefon ke apa sekarang ni, dah moden teknologi. Al-Quran surah 58 Al-Mujadilah pada ayat 19 dan 22. Al-Quran muka surat 544. Al-Quran muka surat 544. Jadi tuan-tuan boleh perhatikan di situ. Saya ulangi lagi sekali.
Hampir 3 minggu kita berturut-turut untuk mendalami. Kita tadabbur Al-Quran ni, kita tak boleh baca macam tu sahaja. Apabila tuan-tuan dan puan-puan betul-betul faham, baru dia boleh beramal. Kalau kepahaman dia tak begitu kuat, maka dia jadi tempias saja, hilang dan hilang. Datang lagi minggu depan pun hilang. Kata Allah, istahwadha alaihimu syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Alaihim, mereka. Fa'ansahum. Nanti tuan-tuan perhati pada surah Yusuf, dia bunyi sama juga. Ansa. Ia telah lupa. Ia telah melupakan mereka zikrullah. Peringatan Allah. Ingat. Ini ingatan Al-Quran. Kalau kita dikuasai oleh syaitan, kita mesti lupa Allah. Biasalah. Peringatan Allah adalah di dalam Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi. Jadi kalau kita tak mau jadi manusia berilmu, kita malah merujuk Al-Quran, menghayati Al-Quran, cari kefahaman dalam Al-Quran. Mana datanya ilmu kita? Apakah kita asyik nak ikut masyarakat kita saja? Nak ikut kawan baik kita? Apa yang dia buat betul bagi kita? Kalau kawan tu musuh kita, tak boleh. Tak betul. Tuan-tuan, agama tu duduk kepada Islam tu. Al-Quran menyerah diri pada Allah, bukan duduk pada Muslim. Muslim tu bunyi saja orang yang menyerah diri pada Allah. Soalannya sekarang dia ada question mark di situ. Betul ke? Masalah yang berlaku pada kita hari ini ialah kita membuat pilihan yang salah. Kita lebih banyak mengikuti Muslim daripada kita mengikuti Islam. Islam tu masdar, kataan nama. Pengislaman ataupun penyerahan. Kita nak ikut penyerahan itu. Bukan kita kena ikut Muslim yang menyerah itu. Sebab yang menyerah tu belum tentu menyerah. Penyerahan sudah tentu. Kita ikut yang pasti. Kita tidak ikut teori. Jadi kalau dia nak ikut Islam, dia kena balik kepada apa yang Allah ajar dia. Bukan apa yang manusia ajar dia. Kalaupun manusia, dia kena balik pada Nabi, Rasul. Itu saja. Manusia biasa, dia boleh dengar. Tuan-tuan dengar saya cakap, betul kan saya cakap ni? Saya hanya seorang Muslim. Bagi saya itu saja. Tapi banyak saya cakap belum tentu betul. Tuan-tuan tak boleh ikut saya. Kena ikut Al-Quran. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan nak ikut semua guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar, tuan-tuan tidak dapat ilmu yang sebenar. Jadi apabila syaitan menguasai dia, dia mesti lupa Allah. Senang saja. Kita boleh tahu tak syaitan menguasai kita? Kita boleh tahu. Benda-benda yang negatif, yang jahat, yang mempunyai unsur-unsur yang negatif, dia lakukan. Dia mesti tahu. Sebab benda tu salah. Katalah dia minum arak. Takkan dia tak tahu kata salah. Sekarang ni kita ambil perkara yang kecil. Setelah kita isap rokok. Minta maaf tuan-tuan, saya beri contoh ni. Agak ada beberapa orang marah kepada saya. Kita sudah pun mendapat fatwa menyatakan ini haram. Tapi kita macam tu juga. Sebab dia tak percaya kot. Betul ke haram kan? Dia bukan soal tu. Soal benda ni kita tahu benda yang boleh mencampak kita ke arah kebinasaan. Memang Allah larang. Bulan puasa boleh. Buka puasa tak boleh. Waktu puasa boleh. Buka puasa start rokok dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu contoh yang berlaku pada kita. Jadi kita nak ubah sesuatu yang sudah pun benar. Memang sukar. Sebab kita lebih suka mengikut yang tak benar. Yang benar nanti dulu. Sebab mengikut kebenaran memerlukan kekuatan. Dia tak boleh datang sendiri. Dia memerlukan iman, pengorbanan. Saya ingat zaman saya isap rokok dulu.
Berhenti sampai 2 tahun dah pun tak boleh lagi. Dah 2 tahun tu kira lama. Masa tu saya duduk di universiti lagi. Isap rokok. Wah, tak ada rokok, tak ada ilham lah. Tak boleh baca buku. Tu pahaman karut. Lama-lama batuk pun pergi doktor pun kata you tak berhenti, you akan jadi penyakit teruk macam-macam. Pergi kat sungai ni, demi Allah hari ni rokok ni Allah haram bagi aku. Kita tahu dalam sungai. 2 kotak orang mau tengok apa benda dia buang sungai ni. Masa tu sungai ada lagi ya, sungai Perlis ni. Sampai hari ni. Atas nama Allah. Tuan-tuan tak buat. Kita tak tahu nak buat macam mana. Sebab apa? Syaitan terus menguasai kita. Kita berhenti 2 tahun pun, sambung lagi. Tengok arak orang berhenti dalam berapa tahun, sambung lagi. Balik kepada Allah. Kita sumpah atas nama Allah, aku tak akan isap rokok lagi. Haram bagi aku ya Allah. Sampai hari ini. Dulu kalau saya beli rokok, tanya isteri saya, pakai kartun. Saya tak beli satu bungkus tu. Beli kartun tu. Satu kartun. Dia ada 12 bungkus. Kadang-kadang 20 bungkus ya. Satu tak mahal. Rokok masih murah lagi. Itu contoh bagaimana apabila syaitan menguasai kita, sukar untuk kita nak tegak agama Allah. Kita lebih memegang kepada tak bagus. Tu dia ni pun isap tu, dia ni ustaz tu pun isap juga. Ustaz tu pun. Apakah tuan-tuan nak ikut ustaz yang isap rokok tu? Pasal saya tak mahu ikut ustaz yang tak isap rokok. Tu kita buat pilihan yang ada unsur-unsur syaitan menguasai dia. Ini semua dia kerja syaitan semua. Dia pun sumpah atas nama Allah. Ya Allah, aku berhenti rokok menaik atas namamu. Aku tak akan buat lagi. Tu yang Allah suruh taubat nasuha tu. Dia taubat bersungguh-sungguh. InsyaAllah dia berhenti. Sebab dia nak buat atas sumpah dengan Allah. Dia takut. Kalau dia janji dengan kawan, tuan-tuan tak usah buat karut ya. Aku janji dengan hang, aku berhenti. Hang tengoklah minggu depan aku tak ada dah. Boleh cakap. Betul tak? Kan? Tuan-tuan yang berpengalaman tahu. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah kumpulan syaitan. Yang syaitan kuasai itu, dia wali syaitan. Dia pengikut syaitan. Pengikut syaitan kata Allah, dia takkan untung. Sebab itu disebut perkataan di sini, ala ingat inna hizbas syaitan, sesungguhnya kumpulan syaitan humul khasirun, mereka adalah gulungan yang rugi. Saya ulang-ulang perkara ni sebab tuan-tuan nak belajar ilmu yang kebal diri ataupun benteng diri daripada jin dan syaitan, mesti kena faham siapa syaitan ini. Kalau dia menguasai kita, memang kita selalu sukar nak trace dia, nak kesan. Aku ni dikuasai oleh syaitan kah? Atau macam mana? Dia selalu tak tahu. Sebab itu syaitan boleh masuk dalam badan dia. Kalau kita orang betul-betul beriman, badan kita dia panas, syaitan tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia akan terbakar. Itu dia semayang tak berhenti puasa. Bukan jawapan dia. Jawapan dia, level iman kita tu macam mana. Pada zahir kita tengok okey. Tapi bila kita tanya balik, macam mana syaitan boleh masuk dalam badan aku? Dia akan dapat jawapan tu. Dan syaitan tidak akan dekat kepada orang yang benar-benar beriman. Kita tengok hadis Nabi pun, bila Umar Khattab berjalan, Nabi nampak syaitan lari lintang buka. Takut kepada Umar Khattab tu. Apa dia buat? Dia tak ada buat apa pun. Tapi iman dia kepada Allah cukup kuat. Mereka ni guna-guna yang penuh keyakinan, berjuang di jalan Allah, mati kerana Allah, apa pun semua kerana Allah. Kita tak sampai. Kita semayang kerana Allah kah? Tuan-tuan kena jawab sendiri lah. Kita semayang kerana Allah kah? Puasa kerana Allah kah? Buat ibadat lain kerana Allah kah? Pergi haji kerana Allah kah? Kadang-kadang bila kita renung dan fikir,
kita dapat jawapan. Tu ada setengah orang dia pergi lagi sekali ya. Dia rasa tak betul dah haji aku ni. Dia duk sibuk buat hukum dia sendiri haji mabrur. Padahal hukum mabrur atau tidak mabrur itu hanya Allah saja yang tahu. Kita mana tahu. Kami tu pergi jatuh jari Jumaat, kami dapat haji mabrur. Betul ke ni? Kita yang menghukum, kita yang menilai. Padahal di sisi ibadah Allah yang menilai, bukan kita. Kalau kita kata aku dapat haji mabrur, sama dengan kita aku ni garanti masuk syurga. Tuan-tuan beranikah kata macam tu? Semua bentuk ibadah kita serah kepada Allah, kita lakukan yang terbaik, penuh keikhlasan. Sekarang kita tengok bagaimana syaitan boleh menjadikan seorang itu lupa kepada Allah. Dalam Al-Quran, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf sendiri. Kita tengok sini contoh yang Allah bagi. Satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Syaitan bagi lupa kes dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada Al-Quran muka surat 239. Surah Yusuf, iaitu surah 12. Surah 12 surah Yusuf ayat 36. Sama-sama kita perhatikan. Ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dakhalami telah masuk. Dakhala yadkhulu, kharaja keluar. Dakhala masuk, ini bahasa Arab yang mudah saya. Ma'ahu bersama Nabi Yusuf. As-sijna, masuk ke dalam jil, penjara. Fatayani, dua pemuda. Kalau satu kita kata fatan, kalau dua kita kata fityan, kalau banyak kita kata fityan. Kalau dua ikut Al-Quran fatayani. Fityanun ramai. Golongan muda lah dalam 30. Umur macam tu 30-an, 30 lebih sikit. Khala telah berkata ahadahuma, salah seorang daripada dua yang masuk. Nabi Yusuf pun ada di situ. Dia kata inni arani, sesungguhnya aku telah melihat atau aku telah bermimpi aksiru khamran, aku beri minum khamar. Wa qala al-akhar, maka berkata yang seorang lagi, mereka ni ada dua ya. Inni arani ahmilu fawqa ra'si, aku bawa fawqa tu di atas ra'si, kepala aku ni, khubzan, roti. Dia ada tiga, kita panggil tiga talam ya, tiga lapis roti, tiga tingkat. Di atas Arab suka bawa macam tu, benda-benda dia selalu bertingkat-tingkat. Katanya takulu tairu minhu, tair itu burung. Takulu telah memakan minhu, sebahagian daripada roti itu. Mimpi dia luar biasa sikit lah. Yang hak kedua ni, hak pertama dia bagi minuman khamar. Nabi'na, kamu beritakan kepada aku, bita'wilihi, takwil mimpi itu, takbir mimpi. Kami lihat engkau, inna naraka, dua-dua orang ni kata kami lihat engkau wahai Yusuf, minal muhsinin, orang yang baik, orang yang pandai dalam bidang ni, mentakbir mimpi. Itu pada ayat 36. Kemudian kita perhati pada ayat 37.
Kata Yusuf, qala la ya'tikuma, tidak disampaikan kepada kamu berdua ta'amun, makanan, turzaqani, yang direzekikan kepadamu oleh Allah, illa nabba'tukuma, melainkan aku telah dapat menerangkan bitakwili, jenis makanan. Nabi Yusuf ni Allah beri pada dia satu mukjizat. Dia boleh tahu makan apa, makanan apa kamu ada di rumah. Hari ni kamu makan apa, kamu simpan makanan apa. Dia ada mukjizat. Qabla an ya'tiyakuma, sebelum engkau datang kepada aku boleh cerita. Tapi yang di sini Allah nak mengajar kita, zalikuma, demikian itu, mimma allamani, Allah mengajar aku. Allamani Rabbi, Tuhan aku mengajar aku ilmu yang macam tu. Tuan-tuan, apa maksud dia di sini? Kita tidak boleh dengar Tok Bomo atau Tok Nujum buat satu terahan. Oh ni duduk tak ni, yang ni buatnya ni. Benda tu benda ghaib. Tapi Nabi Yusuf bagi tahu, zalikuma mimma allamani, ia telah mengajar aku, nun wiqayah, dan ia tu balik pada Nabi Yusuf, Rabbi, Tuhan aku. Makna Tuhan aku mengajar aku. Di sini artinya Nabi Yusuf terima pengetahuan ini melalui wahyu, bukan dia pergi bohong macam tu saja. Sebab tu kita jangan percaya orang duk nujum ni. Tak boleh. Sebab itu benda ghaib. Dia kata dia ni lah buat ni. Macam mana boleh tahu ni? Ni depa tanam tu bawah pokok tu. Macam mana boleh tahu tanam bawah pokok tu? Adalah pergi korek tengok. Cuba tuan-tuan fikir, macam mana boleh tahu pula ni? Kalau tak ada benda mai bagi tahu kat dia, macam mana dia boleh tahu? Melainkan dia ada mukjizat macam Nabi Yusuf ni. Sebab itu kita kena belajar ilmu Al-Quran. Kita melihat perbandingan yang Allah bagi, kita tengok jelas. Zalikuma mimma allamani, itu adalah dari apa yang Tuhanku ajar aku. Allamani Rabbi, makna Allah beri wahyu. Dan itu adalah mukjizat Nabi Yusuf. Manusia bolehkah? Bila Nabi dapat mukjizat, kita bolehkah? Kita bukan Nabi. Sebab tu benda-benda yang gaib kita jangan percaya. Pergi kat Bomo, tolong tengok tak, yang ni apa pasal ni? Ni. Dan dia percaya pula tu. Cuba tuan-tuan tanya, macam mana dia ni boleh tahu? Tanya tu boleh dapat jawab. Ada sekok lagi tu, tukang nasihat dia tu. Tukang nasihat tu yang duk habaq kat dia. Duk tani. Pasal apa? Dia yang pergi bubuh. Awak dia tak tahu pula. Dia yang pergi tanam di situ. Dia habaqlah kepada tuan dia. Bawah pokok mempelang. Ataupun tuan dia tu suruh dia pergi bubuh situ. Dan masa saya belajar pun kami perhati ada kes berlaku. Bomo tu dia mari lewat sikit, dia bubuh benda bawah tangga, gelap sikit buat dia lalu tu. Tapi guru saya nampak, saya tak nampak, dia ceritalah. Lepas tu bila dia buat telan, ni dia kata ada orang buat ni. Tak dia tak buah benda jauh-jauh, dia buah dalam rumah ni juga. Cuba pergi tengok bawah tangga tu. Adalah bungkus apa entah dia bubuh. Padahal tadi masa dia lalu tu dia bubuh benda tu. Yang guru saya nampak dan bagi amaran pada hanya nak buat kerja ni dah kali aku nampak juga. Itulah cerita gulungan ni. Tetapi Al-Quran menunjuk kepada kita, cerita-cerita macam ni tak boleh diikuti. Ini taraktu millata khawbin
sesungguhnya aku meninggal milah agama kaum la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Nabi Yusuf kata, aku tak ada nak ikut agama macam tu. Kalau kita beriman kepada Allah, kita tak akan pergi cari tok nujum, cari tok bomo. Nak habaq kita benda-benda yang gaib, yang hanya Nabi saja yang tahu, yang mempunyai mukjizat. Nabi Isa ada mukjizat, Nabi Muhammad sendiri, Nabi Yusuf dan berbagai-bagai Nabi lagi ada mukjizat mereka yang tersendiri. Tapi kita ni tok bomo pun ada mukjizat. Dan pengikut-pengikut dia, wali dia tu siapa dia? Wali syaitan. Bila kita kata macam tu marah pula ya. Pasal apa? Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Dia tak boleh lari lagi. Dan apa yang dia lakukan inilah sesuatu yang menyeronokkan. Dapat sambutan, duit dan sebagainya. Sebab itu Allah sebut sini khasirun, mereka rugi di dunia dan akhirat. Bukan rugi di dunia sahaja. Tapi berapa orang mengambil iktibar daripada Al-Quran. Kita tengok Nabi Yusuf, kita teruskan lagi pada ayat 41. Ya sahibi sijni, ya sahibi sijni, wahai ahli penjara, orang yang diam di penjara, dua orang tu. Ya sahibi, sahabat neraka pun dia panggil sahibi juga, sahibun ya. Begitu juga untuk jail pun sahibun. Tapi ini sahibi sijni, dua. Amma adapun ahadukuma, salah seorang daripada kamu, dia tak tunjuk siapa dia, kamu sebab sensitif ya, dia umum. Sebab di dalam penjara tu ada ramai. Fayasfi, akan beri minum rabbahu, bukan Tuhan, tuannya, pembesar dia. Kadang-kadang disebut raja di sini, tapi dia lebih kepada ketua kerajaan. Pangkat kita tak tahu, mungkin menteri, ikut tafsir. Rabbahu, tuannya. Jadi dulu dia ni dua-dua orang mereka ni, mereka dituduh mengkhianat kepada pembesar itu ataupun raja tu, nak menjatuhkan raja tu. Sedangkan mereka dua ni tak lakukan benda tu. Jadi mereka dipenjarakan atas satu fitnah. Kemudian disemak kes dia tu, dibawa kes dia tu. Sebelum kes tu berlaku tu, dia bermimpi. Lepas tu Nabi Yusuf beritahu, salah seorang daripada kamu, ahadukuma fayasqi rabbahu, akan beri minum kepada tuannya, iaitu yang mimpi bagi minum khamar. Tu Nabi Yusuf kata dia akan bagi minuman kepada tuan dia. Lepas tu wa amma al-akhar, adapun yang satu lagi, ayuslab, dia akan disalib. Dia ni nak panik dengar ya. Ayuslab, fatakulu at-tayr, maka burung akan memakan min ra'sihi, sebahagian dari kepalanya. Takwil Nabi Yusuf. Mereka ni percaya pun ada, tak percaya pun ada, sebab mimpi kan boleh jadi tak betul. Tapi mereka takut juga bila Nabi Yusuf habaq mimpi ni. Khudil amr, maka diberi keputusan dalam urusan itu macam tu. Allazi fihi tastaftihan, kamu berdua tanya kepada aku, inilah jawapan aku. Okey, kita balik kepada yang kita nak tengok syaitan main peranan ni. Macam mana syaitan main peranan kepada Nabi Yusuf ni? Ni cerita dulu ya. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata, lillazina, kepada yang dhanna annahu,
Makna kata kepada orang yang diketahuinya, yang dia yakin bahawasanya najin, yang akan selamat. Antara dua ni siapa akan selamat? Yang bagi minum. Kita nampak kan yang bawa roti tu, burung akan makan sebahagian daripada kepala dia, dia kena salib. Jadi Nabi Yusuf bagi tahu kepada yang bagi minum, sebab dia tak akan dibunuh. Dia pun sebut najin minhuma, di antara kedua. Uzkurni, kamu ingatkan kepada Tuhan kamu. Uzkurni Rabbi, ingatkan aku kepada Tuhan kamu. Jangan lupa. Sebab dia ni masuk kes dalam jail, kes puteri Zulaikha. Jatuh cinta kat dia gila-gila. Jadi dia berdoa kepada Allah, biarlah dia masuk dalam jail lebih pada dia duduk macam ni. Lagi dia akan melakukan dosa melalui zina. Kemudian Allah mendengar doa dia melalui kes itu. Puteri Zulaikha jail dia. Tapi suami dia tak tahu. Dulu suami dia yang bela, yang memelihara Nabi Yusuf sebagai anak angkat. Tapi dia jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Kita tahu cerita ni. Tapi Nabi Yusuf tak respon. Dan sekali Allah pelihara dia, dia masuk dalam jail. Ini semua kudrat kehendak Allah berlaku benar tu. Uzkurni, kamu ingatkan aku, inda rabbika, kepada Tuhan kamu. Lepas itu apa jadi? Mereka dua-dua ni dilepaskan untuk pergi jumpa raja, untuk bicara. Ansahu syaitan. Tadi kita jumpa ayat fa ansahum zikrullah. Maka syaitan menjadikan mereka lupa pada peringatan Allah. Pada ayat ni sebut fa ansahu syaitan. Sama juga perkataan tu. Baca Al-Quran dia tak belaga ya. Kalau Allah cerita kadang-kadang perkataan pun sama. Tapi cerita berlain. Fa ansahu syaitan zikra rabbih. Maka syaitan itu telah menjadikan ia lupa apa yang Nabi Yusuf pesan kat dia tu. Tolong ingatkan aku kepada Tuhan kamu. Syaitan bagi dia lupa kawan yang bagi minum arak tu. Dia tak mati, dia tak jatuh hukum. Tapi dia tak abak pula kata ada seorang hamba Allah di dalam penjara bagi tahu dia nama Nabi, dia nama Yusuf apa semua. Dia suruh bagi tahu lah cerita tentang apa yang mereka tahu tentang Nabi Yusuf. Dia jadi nabi kalau mengikut tafsir yang daripada dalam jail. Allah angkat dia menjadi seorang rasul daripada dalam jail. Oh nabi ya. Jadi itu peranan syaitan. Masalahnya sekarang pasal apa Allah tak boleh hentikan perbuatan tu? Boleh tak Allah hentikan? Mesti boleh. Mengapa Allah tidak hentikan? Dia kena tambah 7 tahun lagi duduk dalam tu. Pasal kes kawan tu tak abak ya. Duduk dalam tu 7 tahun lagi. Kita tengok di situ. Fala bisa fi sijni. Karena itu dia tetap fi sijni dalam penjara bid'ah. Bid'ah tu dalam bahasa Arab dia 7 bilangan ya. Bid'ah sinin 7 tahun. Syaitan bisik pukau dia terlupa abad Nabi Yusuf. Allah nak tunjuk kepada kita macam mana pandainya syaitan ini. Dia boleh menjadikan kita lupa. Jadi kadang-kadang kita nak buat satu-satu ibadah, lepas tu terlupa. Kadang-kadang aku sembahyang nak lagi tak tahu. Solat pun dia tak ingat. Kadang-kadang dia janji, dia tak tunai janji. Syaitan bagi dia lupa janji tu. Sebab bila dia lupa janji, dia sudah masuk golongan munafik. Munafik satu daripada kriteria mereka ialah bila janji tidak tepati ya, kita kena jaga sikit. Kemudian sumpah. Sumpah.
Syaitan bagi dia lupa sumpah tu. Dia pun buat sumpah tapi dia melakukan juga. Contohlah. Jadi syaitan ni cukup pandai dalam kes-kes yang macam ni. Bagi kita lupa. Tuan-tuan, perempuan mungkin nak datang pada kuliah saya. Tak lagi dengar ustaz ni, dia cakap pasal syaitan ni seronok juga. Tak lagi syaitan bagi dia lupa. Awak semalam tak pi? Semalam siapa? Dia tahu Ustaz Mak Isa. Aku lupa. Dia lupa. Dia lupa tu. Syaitan bagi dia lupa. Hanya nak pergi dengar tu, jadi dia tutup lah. Jadi kerja syaitan ni berlaku kepada kes sampai ke peringkat seorang Nabi pun kena. Masalahnya Allah tidak menyelesaikan masalah ni. Kalau Allah nak selesai bagi tak lupa, dia tak boleh buat apa juga kan. Selepas pada itu Raja mimpi. Kita tengok pada ayat yang seterusnya. Wa qala al-malik, kita panggil malik tu raja, inni ara, sesungguhnya aku bermimpi sab'a bakhara, 7 ekor lembu simanin gemuk, yaquluhunna sab'un ajab, dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, sapi kita panggil ya. Lembu kurus makan sapi kurus, makan sapi betina, sapi gemuk. Wa sab'a sunbulatin, 7 tangkai khudrin, hijau, dan 7 tangkai ijab yang kering. Wa sab'a sunbulatin khudar wa ukhra yabisatin, makna yang kering. 7. Jadi dia tak tahu nak tafsir. Dia tanya pembesar dia tak boleh. Masa tu barulah hak tukang minum arak ni bagi minum arak ni teringat noh. 7 tahun dah. Masalah sekarang timbul. Macam mana dia boleh ingat? Pasal apa dulu dia boleh lupa? Awak Allah tak bagi dia ingat dulu. Itu yang kita kata takdir Allah. Allah saja yang tahu. Orang-orang etis, mereka selalu keluar ayat-ayat macam ni. Dia kata macam mana jadi Allah Nabi pun biar masuk jail, tambah 7 tahun lagi. Allah tentulah tolong Nabi dia, pesuruh dia kan. Dia argue macam tu. Tapi Allah melihat dari aspek yang lain. Dia ada hikmah dan sebab-sebab tertentu. Mengapa sekarang ni Allah bagi ingat? Maka dia tu pun ingat, dia peringat raja. Maka mereka pergi ambil dia. Dia pun bagi takwil dan lah dia jadi pembesar di Mesir itu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebahagian daripada mukjizat Al-Quran mengajar kita bagaimana kita harus bawa diri daripada sebuah cerita yang macam ni. Dia bukan sebuah cerita untuk kita seronok-seronok dengar. Dia adalah petunjuk Allah. Bila kita nak jaga diri, kita tengok cerita ni, jadikan ibarat, jadikan perumpamaan. Tuan-tuan tengok lagi sekali kisah Musa pula. Macam mana syaitan mengganggu dia. Tuan-tuan perhatikan Al-Quran muka surat 387. 387. Surah 28 Al-Qasas pada ayat 15. Saya dah baca ayat ni sekali dua saya rasa, tapi ini sebab cerita ni relevan dengan tajuk kita, iaitu bagaimana syaitan menguasai Nabi ya? Bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa kita tak heran. Tadi kes Nabi Yusuf. Sekarang kita tengok contoh sedikit lagi kes Nabi Musa. Wa dakhala al-Madinah. Nabi Musa telah masuk dalam sebuah bandar. Madinah tu pekan. Madinah. Ala haini, ketika ghaflatan. Masa tu manusia letih ya. Penduduk-penduduk sedang berehat. Min ahliha. Ahli tu penduduk Madinah tu.
Fawajada, maka Musa dapati fiha, di situ, rajulain, ada dua laki-laki. Yahtatilani, mereka bertengkar dua-dua ni, bergaduh. Hadza min syi'atihi, yang satu daripada golongan dia, golongan Nabi Musa, iaitu Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, yang satu daripada musuhnya, golongan Firaun. Nabi Musa nak sokong yang mana? Mesti Bani Israel kan. Fastaghasahu allazi min syi'atihi, maka Bani Israel itu meminta perlindungan kepada Nabi Musa, sebab dia tahu Nabi Musa orang Bani Israel. Alal ladzina min aduwihi, atas musuhnya. Fawakazahu, dia bertengkar dengan kawan tu, sekali dia tumbuk. Katanya kena kepala, ada setengah kata kena dada, macam-macam lah. Ini tafsir. Fawakazahu Musa, dum sekali. Tuan-tuan tahu Musa ni besar, tinggi ya, 6 kaki lebih. Dia bawa ayak pun semua orang guling kepala tengok lah. Dengan timba besar lah semua. Dulu yang main cerita Moses, yang cerita laut belah, laut merah tu ialah Charlton Heston. Saya rasa ada lagi peminat dia di sini ya. Charlton Heston, dia telah mati lama dah. Antara yang saya suka Charlton Heston, besar badan dia. Mereka guna dia sebagai Nabi Musa dalam filem tu. Fakhadha alaihi, maka dia mati. Sekali tumbuk saja. Tumbuk, tuan-tuan kalau tumbuk dengan izin Allah lah mati ni. Tumbuk bagi mati, yang saya belajar taekwondo ni 20 tahun lebih saya belajar, tuan-tuan tahu. Saya pun biasa mengajar anak murid saya daripada Kuala Polis, tendang sekali mati. Anak-anak murid saya daripada Al-Ma'ad, tendang seorang pelajar daripada Kuala Polis. Tuan-tuan ada berita masa 1 tahun, 10 tahun lepas kot, meninggal dunia ya. Tapi dia tak tumbuk, dia tendang. Kali pertama sejarah Perlis. Saya kena naik balai tuan balai, report Kementerian Pendidikan Malaysia, macam-macam masalah. Jadi tumbuk, kalau dia nak tumbangkan dia, tumbuk di solar plexus. Kita suka tumbuk muka, tak lah, bukan tempat yang vital. Solar plexus tepat pada jantung. Tahu jantung dia akan berhenti, boom, jatuh terus ya. Tuan-tuan jangan balik buat pula ni, saya habaq saja nak tunjuk aja. Lagi dia ada balik. Contoh pula kan, contoh. Jadi mati. Nabi Musa menyesal lah. Sebab apa dia menyesal? Dia telah dikuasai oleh syaitan. Tapi pada mulanya dia tak tahu. Dia seorang Nabi pun dia tak tahu. Dia sendiri kata. Apa dia kata? Kita perhatikan itu. Qala, kata Musa, haza min amali syaitan. Ini semua amalan syaitan. Silap dah aku. Makna syaitan menguasai Nabi Musa. Suruh tahu, dia pun tahu. Dia bukan buat. Sebab tu kita tengok lepas tu, qala rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku ni zalim pada diri aku. Tengok dia minta ampun. Dia bukan tujuan nak bunuh sikit pun. Syaitan menguasai dah, hantum lagi. Dia pun tumpung terus mati. Bukan cerita ni yang kita nak dengar. Syaitan tu yang kita nak dengar. Sebab tu bila tuan-tuan perhati orang bergaduh, cukup bahaya. Bila syaitan masuk, waktu dia bergaduh, dia marah tu, syaitan selalu masuk campur dalam. Waktu cepat-cepat kita bila marah kat orang, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, apa jadi aku ni? Dia kena ingat. Sebab masa dia marah tu syaitan, hang pukul pergi, hang tenang pergi, hang katok pergi, hang tembak pergi. Dia ajak macam-macam. Tu yang adik-beradik mudah bergaduh, anak-anak kita kahwin tak ada berapa hari cerai-berai. Semua kerja dia lah.
Kita tak nampak kan, kita tak nampak dia ada buat kerja tu. Itu yang kita jadi macam ni. Kita tengok Nabi Musa sebut haza min amali syaitan. Ini kerja syaitan semua ni. Dia tahu tapi dia dah buat. Makna syaitan boleh menguasai Nabi Musa tu. Hang pukul, dia pun pukul. Seorang nabi. Jadi jaga diri kita baik-baik daripada syaitan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh syaitan untuk melakukan kejahatan. Innahu aduun. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh mudhillun mubinun. Musuh yang sesat, nyata sesat. Jadi dia nak kita jadi sesat juga. Tapi Nabi Musa dia cepat-cepat khala kata Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim pada diri aku sendiri. Dia sedar ya. Faghfirli ya Allah, ampunlah aku. Faghfirli. Faghfaralahu, maka Allah telah mengampunnya. Di sini Allah nak tunjuk kita buatlah apa pun, tapi kita balik kepada Allah minta ampun. Pasal kita tak sengaja, Allah akan ampun. Jangan kita pergi karaoke, hidup menyanyi di situ. Bagi rasa relax sikit ya, susah hati. Buat salah apa pun tak tahu, pergi karaoke. Sekali lagi pergi naik club pula. Jom pergi mengai di tepi laut. Ada sajalah kawan dia ajak kan. Benarnya dia kena kembali pada Allah. Pergi masjid, ya Allah ampunlah aku. Jadikanlah aku orang beriman amal soleh. Jadi Nabi Musa tunjuk contoh bagaimana dia mengaku pada Allah dia orang zalim. Innahu wal ghafurur rahim. Itu sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Buatlah kamu macam mana pun, tapi balik kepada aku, minta ampun kepada aku. Kita ada, bila kita buat salah, kita lari pergi naik kelab, karaoke, ajak kawan pergi sana pergi sini. Dia balik daripada Allah, tak kan? Itu contoh Al-Quran mengajar kita. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi cerita ini secara terperinci macam ni, agar kita dapat sedikit petunjuk Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.